apa yang dia tak milik. Yang tu yang hukum syariat ada kat kita. Itu hak kita bagi huraian apa yang berkata Rasulullah. Kalau tengok Arab tu balik, rasanya ada tinggal tu. Allahumma hadza qasmi fima amliku, kalau ikut fala talumni fima tamliku wala amliku. Banyak benda gugur tu katanya. Seingat saya macam tu. Allahumma hadza qasmi fima amliku, elok rasanya ada fala talumni, ada fala talumni fima tamliku. Jadi yang tertinggal tu fa lam alif ada sebelum talumni, wala amliku ada hamzah sebelum mim. Kalau faham Arab tu saya kata tengok terjemah, saya boleh betulkan hak matan tu. Masa matan hafal betul tak hafal, tapi rasa lajak-lajak tu ada benda tak kena, pasal saya tak boleh nak baca dan nak faham. Jadi Allahumma hadza qasmi fima amliku, jadi fala talumni fima tamliku wala amliku. Okay. Itu sebutannya. Sekali lagi, Allahumma hadza qasmi fima amliku fala talumni, jangan kau cecerkan aku, jangan kau siksa aku, fima tamliku apa yang kau milik, wala amliku padahal aku tak memilih akan dia, wala amliku. Okey. Selesai itu. Soalan di situ kalau ada sekitar tentang apa kita sebut nisbah suami, dia wajib gilir makan minum, pakaian, itu wajib yang disama kan, mesti apa yang sepatutnya diberi. Dan istilah menjama tu menyama gilir, maksud jangan condongkan apa yang diminatkan lebih dengan memberi gilir pada hak lain dan menafikan gilir daripada hak lain. Okey, jadi yang tak boleh dikuasai ialah masalah kasih sayang, minat dan cenderung nafsu. Okey. Soal kalau ada situ. Orang lelaki yang kuat sikit, tak biasa ngajar isteri dia, tak pernah ngajar. Oh, apa hukumnya itu? Orang lelaki yang tak mengajar isteri dia, apa hukumnya? Macam mana? Sikit mula-mula sebut ini. Itulah kalau boleh cari suami yang boleh ngajar. Tu. Yalah. Itu satulah kan. Dulu pun nak cari pun bukan senang tu. Dengar saya sebut. Nak cari pun bukan senang. Dengar pula saya sebut ini. Kalau suami pun boleh ngajar, dia gaduh ngajar orang kat luar pula. Isteri tak ada nak dan ajar. Antaranya saya. Saya dulu masa mula-mula kahwin dah lah ajar orang. Ini dia tak ada istilah ajar formal lah. Belakang ni kot nak mula balik. Bulan puasa selalunya boleh pengajian formal balik lah. Maksudnya baca kitab. Dulu dan ni tak dan. Lari sana, berlari sini. Belajar tak formal lah dia. Sambil-sambil tu tanya, abang macam ni, yang tu ada. Tapi yang formal baca kitab, menghadap baca macam mana saya nak mengajar ni, tak ada lah. Tak ada peluang lah tu. Tak ada peluang lah tu. Ada pun buka rakam-rakam ni. Lah ni pun ada dalam YouTube lah. Betul, iTube. Bofi bahasa itu. Okey. Jadi kalau suami tak boleh ngajar tu macam mana? Kita lagi ngaji, itu je lah. Kadang-kadang yang kata suami nak ngajar, dengar saya sebut, suami pun tak pergi belajar. Itu pula. Dah lah suami yang kata nak ngajar, suami pun tak pergi ngaji, macam mana nak ngajar? Kadang-kadang macam ni, dia pergi ngaji, tapi dia tak boleh nak ngajar. Cuma kadang-kadang simak sikit, bila dia pergi ngaji, dia tak boleh ngajar. Sikit nak sebut ni. Kalau pergi ngaji, sepatutnya ngaji mesti dapat. Dia tengok dia tak dapat, cam elok. Dia tak pergi ngaji, dia tidur. Orang pergi pasar bawa duit, beli keperluan ikan, sayur, apa katalah itu lah. Dia tengok pergi kosong, tak ada bawa balik apa? Apa fahamnya? Jawab sikit. Sama ada pasar tak ada, ataupun dia tak pergi pasar. Tak pergi lah tu namanya. Ni pun dia pergi pusing aja, tak beli. Ini pergi masjid,
ustaz ngajar, tapi apa? Dia tak belajar. Sikitlah kasar lah sikit saya nak sebut tu. Saya orang jantan saya sepak gitu ya. Saya memang sebut saya ngajar orang lelaki. Saya bagi ya. Pasal orang tu saya kata orang kaum ibu ni saya punya pengalaman lah, my experience. Ajar masjid surau ni, pergi kelas wanita, saya suka pergi ajar wanita daripada ngajar orang lelaki. Dengar saya sebut. Bukan pasal minat kat orang perempuan, bukan. Tapi minat orang perempuan nak ambil ilmu tu banding dengan orang lelaki nak ambil ilmu tu beza lah. Saya cari tengok, kalau kelas perempuan, saya dah buktikan saya, kalau orang perempuan nak naik tinggi-tinggi pasal kena puji punya pasal lah tu. Tapi saya nak kata itu sikap perempuan bagus. Memang kaum ibu kadang-kadang dia bagus itu. Dah lah dia tak peluang belajar tu tak ada. Bila dia main dia boleh faham macam mana. Syok gila je nak dia mengaji. Elok datang dia follow kelas. Nak cari orang lelaki main masjid sembahyang maghrib ramai macam ni, dengar saya sebut. Kaum ibu yang duk main maghrib sini tu tengok berapa orang lelaki yang mengaji. Jemaah ramai. Ya, main sembahyang apa tu? Pandai pun. Saya tak syarah lagi. Saya tak syarah pun. Ada orang bagi jawapan dah. Main ramai. Tapi pula. Ada tinggal pun orang duduk mana? Duduk sini ke duduk sono? Ya, pandai. Bagus. Setuju. Like, setuju. Boleh share. Share dalam Facebook. Dia itulah sebenarnya ramai pun pasal ada baca Yasin. Ada makan. Mula betul kebetulan ada tahlil tu yang orang dapat ramai. Pasal tu ramai sikit. Kalau biasa punya tak ada. Dia ada tempat-tempat dia je yang memang orang lelaki ramai. Memang betul-betul mengaji. Tapi nak cari orang perempuan yang memang mengaji memang ramai. Memang selalunya orang perempuan memang datang kelas memang selalunya memang main mengaji. Walaupun ada juga yang tak mengaji, dia bukan mengaji ingat. Kadang-kadang tambah bawa anak nyonyek gaduh melayan aja, bukan mengaji tu. Kalau yang mau nak ngaji tu, kalau dia orang nak tengok dia kontrol anak dia macam mana. Diam, mana mengaji. Tu sini. Sekali itu kalau mak style garang lah kan. Mak style lembut macam mana? Dia bagi buku. Pasal tengok didikan lah, didikan masing-masing kan. Secara kasut, cara kasih sayang tak sama. Kadang-kadang anak pun tak sama. Kadang-kadang anak bagi lembut macam mana? Bagi lembut dia tak main. Jadi kasut. Masing-masing. Saya pun anak baru 8, jadi tahulah perangai ramai anak ni macam mana kan. Belum 16. Kalau 16 lagi dia pakar, full experience. Macam mana anak, tapi itu anak murid. Macam-macam perangai jumpa. Tunjuk macam ni pada ustaz. Kalau ikut perasaan bagi blanket lah. Tapi ustaz mana boleh buat gitu, lagi masuk surat khabar. Tambahlah ni punya undang-undang. Macam mana buat? Tunjuk, bagilah masing-masing punya skill. Tunjuk dia macam ni, senyum je. Tak ni dia tumbuk. Dia pun tahu lagi tumbuk lagi tak makan cekak, awak kena balik. Dia pun tahu. Kita suruh dia mengaji dia elok, kita suruh bangun. Ustaz, ni. Ada jangan ada. Kalau tu saya kata pengalaman tu full experience. Hatta mau mengaji lari jelah pondok, masuk pondok tutup kunci kat luar, masuk ke tingkap, kasut bubur dalam, macam-macam style. Jenuh apa betul ya tu. Saya nak sebut apa? Dengan anak murid memang ramai ingatlah dia jumpa. Lain hari, lain tahun, lain bulan, lain muridnya. Murid bertukar. Silih ganti. Hari keluar, hari masuk. Hari keluar, hari masuk. Hari keluar, hari masuk. Hari keluar, hari masuk. Yang kita ngajar. Yang untuk guru duk ngajar, duk tengok perangai hak keliling budak-budak macam-macam. Macam mana pun nak sebut apa, perangai manusia tak tahu apa. Jadi ada benda didikan tu dia kena pelbagai kan juga. Dia tak boleh satu format. Kalau disebah saya sebut tadi tak anak lah. Bukan sama. Yang ni style garang, yang ni style diam, yang ni style isyarat. Yang ni dia style lain. Yang ni jadi asal nak sebut kaum ibu kalau main mengaji memang mengaji. Yang memang nak mengaji tu. Ada juga dia kawan-kawan main mengaji dia mengaji tu. Ada lah. Tapi rata-rata tengok kaum ibu kalau nak banding lah saya sebut banding dengan kaum bapa. Tambah yang dah warga emas ni. Kaum bapa. Ngaji macam ni lah. No, dia bukan ustaz kat sana, ustaz kat sana. No. Di sana tu.
Macam pepatung duduk atas menyedai tu. Kita nak pergi sidai kain. Pepatung nak tengok macam ni. Saya sebut patung tu masa kecil dulu tu tengok patung banyak. Macam tu kan. Dia kecil. Dia tengok ustaz gini. Lagi ustaz tu pali dia tengok kena. Ustaz ni pali aku ni. Pali aku ni. Kalau ibu walaupun saya tengok bagus mahun. Bahkan ada di kalangan kita tengok sampai akhir umur. Susah-susah bertongkat. Mari ngaji lagi. Orang lelaki. Bertongkat tak mari lah. Tak bertongkat. Sepanjang jemaah tak bagi. Sorry lah nak sebut tu kan. Tapi itu realiti keliling kita. Tapi nak sebut ni, jangan kau ibu terkecoh pula. Ustaz puji kita tadi. Yang bagus-bagus lah. Tapi sedar kan, pujian tu semua hak Allah. Jadi syukurlah banyak-banyak Allah Ta'ala bagi kita boleh mengaji, boleh dapat taat gitu. Ya. Suami kita ya. Ya, betul. Dengan solehat, ya. Ya. Okey, best. Kata yang disebut ialah, katalah suami tak boleh nak didik kita, nak ajar kita. Ialah kadang-kadang pasangan tak sama kan. Kadang-kadang memang suami lebih, isteri kurang. Kadang-kadang dia macam ni. Isteri lebih, suami kurang. Betul macam mana? Macam mana nak balance kan dia? Isteri inilah cari jalan macam mana betulkan suami. Gunakan kelembutan yang ada untuk bagi suami pergi mengaji, pergi masjid, pergi surau, pergi pandai. Gunakan kelembutan itu untuk mendorong dia. Dulu dia tak sembahyang, bagi dia sembahyang. Dulu hidup dia tak teratur, bagi dia teratur. Dulu dia tak mau tuntut ilmu, dia tuntut ilmu. Cari jalan macam mana. Teknikal macam mana, saya tak payah sebut lah kan. Carilah jalan. Nak masak pun cari jalan. Tiga rasa macam mana nak masak. Itu pun pandai cari formula. Pandai lah tu, cari internet lah apa. Itu pun teknik cari jalan. Jadi atas kata usahakan supaya suami boleh jadi baik, dengan itu boleh ke dapat hasilkan keluarga bahagia, keluarga cemerlang, ya. Dan kekurangan yang ada tu jangan dianggap kurang, tapi usaha untuk mensempurnakan dia. Best. Setuju sangat tu. Pasal kita nak cari seorang yang perfect memang susah. Suami nak cari isteri perfect, isteri nak cari suami yang perfect. Kena realize about this. All of us are not perfect. Maybe perfect with something, but not perfect about a lot of things. Mula saya cakap orang putih, dia geram. Orang putih pun simple English lah, rasa boleh, you can understand me insyaAllah. Ini yang tu kot, rasa best tu ayat tu, kataan tu. Memang kita rasa positif kan ayat tu. Anak tak elok, elok kan? Kita orang kadang bukan elok mana pun. Betul macam mana? Elokkan diri kita. Kita dah elok, elokkan lagi. Betul? Yang tak apa elok tu, elokkan dia. Jadi jangan anggap benda tak elok tu, betul, kita pandang negatif, burukkan dia. Bukan kaedahnya buruk kan. Tak elok, nasihat lagi jadi elok. Kalau nasihat tak ada, jalan sindir ke apa, cari jalan untuk boleh mempositifkan perkara itu. Best ayat tu. Baik, macam mana pun soalan ni kalau ada kita tu. Ada soalan sikit. Berdasarkan ayat Quran tadi, adakah para suami dituntut pada menyamakan kasih sayang dan cenderung nafsu? Kalau kita faham ayat Quran tadi tu, orang Ta'ala kata kamu tak boleh mampu untuk menyama kan? Fakta dia macam tu. Walan tastati'u an ta'dilu. Maksudnya kamu tak akan ada kemampuan untuk menyama pada menyamakan kasih sayang dan cenderung nafsu. Adakah dituntut? Atas sebut dituntut, memang ada tuntutan sunat di situ. Maksudnya suami kalau boleh sama kan. Apatah lagi kalau saya sebut ini, suami dia mesti cari apa? Dia kena ada kepekaan dan ada ilmu melihat mana kehendak isteri. Kena ada kepekaan juga. Tengok isteri ni semacam je macam mana nak sebut? Saya sebut dengan bahasa gini lah, sebut ke bahasa hubungan suami isteri itu tak apa cantik sangat. Kasih sayang dan hubungan suami isteri itu saya nak bahasakan macam makan minum lah. Tenang. Saya sebut makan minum tu, kiaslah ke sana. Balik-balik rumah, bagi gilir, tengok-tengok. Macam isteri ni, tak makan nasi lagi. Macam ni? Carilah nasi bagi dia.
Selalu makan laksa, nasi je. Yang ni dia nak makan laksa Penang. Cari laksa Penang kat dia. Cukup saya cukupkan bahasa itu tak? Boleh faham kan? Tak faham lalu tanya lain lah. Tapi rasa kita orang cerdik Melaka boleh faham bahasa kiasan tu. Macam tu lah bahasanya. Jadi suami mesti ada kepekaan di situ lah. Tambah pula ada isteri 4 gilir. 4 hari, kalau kata gilir sehari, 4 hari baru jumpa hak ni. Macam mana? Bahasanya orang tak makan nasi 4 hari. Sikit lah, sikit bahasa itu kan. Tengok kebetulan pula, macam mana pun, itu ayatnya lah. Atas soalannya, adakah dituntut? Tuntutan ada, tapi tuntutan sunat. Dan kalau ada orang memang dia nak menyamakan situ pasal nak jadi orang sangat takwa, pasal bukan saja menyamakan tu dari segi gilir, sampai bab kasih sayang pun nak bagi sama, berhubungan cenderung nafsu ni pun nak bagi sama juga. Yang ni kalau kata buat hubungan intim, yang ni pun buat hubungan intim juga. Macam ni kalau usaha pun Allah Ta'ala bagi penyertaan ziyadah, tidak akan kamu mampu buat demikian. Macam mana pun atas soalan adakah dituntut, kalau boleh cari jalan, kalau boleh cari jalan dan disunat disamakan. Sama pun kalau saya ngaji dulu memang ada tok guru seperti ni, ulama kita pun ada cara gini, tengok keperluan lah. Keperluan. Ada isteri yang memang tambah pula kata yang ni isteri warga emas, ini muda. Muda dengan warga emas ni lain, pula warga emas ni dah monopause. Yang ni overpause. Boh pi gitu. Overforce, bukan pause, force. Kan? Jadi yang ni dah monopause, dia pun tak selera dah. Istilahnya tak ada selera nak makan. Macam itulah bahasa makan. Yang ni pantang ulur apa? Laksa. Bagi bertabak, bagi cucur. Habis semua makannya. Lebih kurang gitulah bahasa kiasan tu. Yang tu kot. Jadi atas tuntutan ada tuntutan sunat. Baik. Habis sikit lagi hukum tu. Kata dia, maka adalah yang wajib menyamakan bermalam itu atas segala isterinya, adapun segala hambanya, maka tiadalah wajib atas penghulunya menyamakan antara sekalian mereka itu. Tetapi yang demikian itu sunat jua. Jangan berdengki-dengkian setengah atas setengahnya. Okey. Kata dia, maka adalah yang wajib menyamakan bermalam dan bergilir, tempat tinggal, nafkah makan minum itu, tanggungjawab itu adalah atas segala isteri ya. Jadi isteri saja yang ada hak gilir, hak bermalam, hak nafkah makan minum dan juga pakaian, tempat tinggal. Itu memang ada kewajipan suami menggilir dan nafkah itu. Jadi itu isteri. Tiada adapun segala hambanya, adapun hamba, maka tiadalah wajib atas penghulunya menyamakan antara sekalian mereka itu. Nak sebut ke masalah hamba sikit. Hari tu pun rasa ada sebut sekali lalu bab umum hukum bab hamba ni. Pasal orang lelaki nisbah perempuan, isteri dia boleh had limited maksimum 4 je. Hamba macam mana? Hamba dia unlimited. Kalau dia ada duit boleh beli 1000 lah hamba dia boleh beli. Itu nisbah beli. Dan kalau dia nak pakai, dia boleh pakai ke semua hamba dia yang perempuan yang 1000 orang itu. Cuma bila dia pakai 1000, semua tu hamba. Pasal hamba, boleh ke suami orang lelaki pakai hamba dia yang perempuan? Dia ada syarat dan disiplin itu. Macam mana pun umum pakai, umum kebolehan pakai, boleh pakai. Istilah pakai itu inverted commas lah. Istilah pakai itu boleh. Quran pun sebut tentang kata kebolehan orang lelaki melepaskan keinginan dia kepada hamba dia. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Kalau lepaskan pada dua golongan ni fa innahum ghairu malumin. Terjemah sekali lagi ayat Quran ni. Apa dia? Allah Ta'ala sebut antara ciri manusia yang excellent, dia sebut banyak tu. Surah Mukminun ada, beberapa surah lain ada sebut tu. Antaranya disebut
Orang yang excellent ni, orang mukmin lelaki yang excellent ialah wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang jaga kemaluan dia. So, dia jaga kemaluan dia, dia tak lepaskan illa ala azwajihim, melainkan kalau dia ada keinginan dia lepas pada isteri-isteri dia. Limited 4. Itu satu golongan. Yang kedua, au ma malakat imanuhum, ataupun asal terjemah ayat Quran tu, apa yang memilih oleh tangan kanan. Itu adalah satu bahasa majazi, kata kiasan hamba. Hamba diistilahkan sebagai pemilik tangan kanan. Maksudnya dia boleh lepaskan keinginan pada hamba dia. Melepaskan keinginan pada isteri-isteri yang memang isteri, ataupun melepaskan keinginan, orang lelaki lepaskan keinginan pada hamba-hamba yang dia miliki, fa innahum ghairu malumin. Orang yang macam ni dia tak dicerca, tak dikenakan dosa, tak salah. Macam mana pun atas kita bicara ni, masalah gilir, adakah hamba pun wajib digilir? Tidak. Hamba pasal dia hamba, dia tak dapat hak isteri. Itu je, dia tak dapat hak isteri. Tapi hak makan, minum, fitrah, memang siapa pemilik hamba dia wajiblah beri, dia kena sempurnakan. Jadi itu yang disebut tiadalah wajib atas penghulu. Cuma istilah hamba, pemilik hamba disebut istilah dalam kitab dengan bahasa penghulu. Istilah penghulu ni terjemah daripada bahasa Arab sebut sayyid. Bila sebut amah, abdun, ataupun apa bahasa seumpama itu jariah, pemilik jariah dipanggil sayyid. Sayyid ni terjemahnya tua, penghulu bukan penghulu ni penghulu kampung. Istilah penghulu maksudnya siapa yang memilih hamba, itu istilah penghulu. Jadi tak wajib atas pemilik hamba, penghulu, menyamakan antara sekalian mereka itu hamba. Hamba tak ada. Maksudnya hamba ni boleh, orang lelaki ni kalau hamba tu dia punya, dia boleh pakai. Betul? Biar kita. Dia tak bermalam pun. Malam dia bagi kat isteri dia. Tapi disebab keinginan dia nak bagi ni. Hamba pun yang ni diminat, yang ni tak minat, yang ni suka, yang tidak suka. Yang suka disimpan, tak suka dijual. Tu pun macam mana pun kena belajar bab disiplin macam bab hamba ni macam mana. Disebab boleh pakai tak boleh pakai apa tu. Dia ada disiplin dan peraturan. Macam mana pun asal kita bicara masalah gilir itu. Gilir tak wajib menyama. Tetapinya walaupun begitu, yang demikian tu sunat juga. Ada hukum sunat dia. Maksudnya hamba pun kalau pakai, dari segi sebut macam ni, tuntutan fitrah manusia, bila orang perempuan telah dipakai, biasanya tambah pula ada ikatan kasih sayang pada, walaupun dia hamba tapi tuan pakai, ada ikatan tautan kasih sayang itu. Jadi sepatutnya sempurnakanlah kasih sayang yang diberikan kepada yang orang hamba itu telah ada perasaan kasih sayang, sempurnakan, balaskan, ataupun bahasa itu balaskan kasih sayang tersebut dengan menunjukkan keprihatinan, gilir dan bermalam. Cuma adakah wajib? Tidak. Jadi kalau buat misal ada suami ni, orang lelaki ni isteri 4, hamba seorang. Jadi kalau ni cebah bermalam, dia kena atas kata sunat menyempurnakan. 4 ni wajib, 5 ni hamba lah, sunat. Boleh juga sambil-sambil tu pakai hak 5 ni. Gilir memang 4 ni je. Boleh? Maksudnya bermalam ni, tapi yang ni sambil-sambil je. Sambil-sambil je. Macam mana pun yang baiknya macam mana? Letakkan dia nombor 5. Tapi keutamaan tidak. Apa-apa masalah, tinggalkan tu. Kalau ada sepatutnya sempurnakan. Ada hukum apa? Sunat. Sunat. Dan zaman lah ni kita hamba-hamba tu tak adalah. Kalau ada orang terkiaskan hamba ni bukan orang gaji ke? Memang mampus gitu. Orang gaji bukan hamba. Nama pun orang gaji. Gaji hamba ni macam hamba lah. Kaedah kita lah syarat hamba hanya bukan boleh berlaku dengan proses peperangan. Mana orang kafir dalam peperangan dengan kafir, perempuan orang kafir, anak dia, isteri dia, anak-anak dia yang belum balik, semua tu hukum tawanan dalam Islam. Satu, dalam peperangan orang perempuan tak boleh dibunuh. Dalam peperangan dengan kafir, walaupun dia kafir, orang perempuan kafir tak boleh dibunuh. Kanak-kanak kafir tak boleh dibunuh. Maksud apa? Kanak-kanak boleh diasuh, boleh diajar. Orang perempuan, biasanya perempuan, siapa yang merintah dia, biasanya dia akan ikut. Yang tu tak boleh dibunuh. Tu apa? Yang tu yang nanti akan jadi hukum hamba. Zaman ni kita tak ada, nak jadi bila ni? Zaman Nabi Isa esok. Waktu Nabi Isa bunuh Dajjal tu, memang semua Dajjal dibunuh, semua pengikut Dajjal dibunuh, dan semua yang Dajjal tu dibunuh. Dajjal di mana? Semua orang lelaki kafir, baligh,
habis semua bunuh. Hatta kalau sebut dalam hadis, zaman tu ialah zaman pembasmian kafir, Dajjal and semua kafir. Tak kira kafir apa, kafir Yahudi, Nasrani, kafir Dajjal ke apa, semua kafir dibunuh. Yang tinggal semua orang Islam, dan yang tinggal tu adalah orang perempuan yang isteri orang kafir dan kanak-kanak yang belum balik di kalangan anak-anak orang kafir. Dan proses pembasmian zaman Nabi satu orang tu bukan saja kafir, hatta babi pun dibunuh atas muka bumi. Tak ada spesies babi ya. Babi tidak akan dibiarkan atas bumi walaupun seekor. Semua dibunuh. Oh. Nak tengok tak ada babi dah, tak ada Cadbury babi dah zaman tu. Sebab bila dah isu Cadbury tu, yang ada pun asal sebut kita tu, bila nak ada hamba-hamba ni, zaman Nabi Isa esoklah. Tu yang kata, yang ni hukum memang tak ada berlaku hamba-hamba ni, tapi hukum tu kena faham lah. Baik. Macam mana pun sedikit disebut ini, tetapi yang demikian itu sunat juga. Baik. Jadi di atas kata apa benda yang orang lelaki sebagai suami tak wajib menyamakan, sedikit nasihat dia, jangan berdengki-dengkian. Memang tak boleh dengki. Jangan berdengki-dengkian, setengah akan setengahnya. Setengah apa ni? Kalau kita tepikan hamba tu sikit, yang mana jangan dengki? Bak isteri, madu-madu. Satu, mana orang perempuan di madu, jangan berdengki. Baik, sikit ambil pelajaran dengki tu. Dengki ni apa? Dengki ni adalah kesengajaan kosot dalam hati supaya nikmat yang ada pada saudara kita tu hilang. Itu dengki. Dengki ni adalah ada niat dalam hati, kesengajaan supaya nikmat yang ada pada, kalau kes kita sebut ni madu tu hilang. Katalah madu ni muda, lawa, ganteng, bupi bahasa itu. Awak meh atau stainless steel. Bupi saya sebut kan. Stainless steel tak karat tau. Meh biar lama dia kusam. Betul ya? Tu meh, walaupun meh tapi kusam. Stainless steel tak kusam tau. Sikit saja saya sebut bandingan logam lah. Jadi walaupun meh tapi kusam, tu stainless steel tak kusam. Sikit bahasa itu. Jadi jangan ada dengki. Tahu ada dengki? Orang dia pandai masak, biar dia masak tak sedap, tersilap bubuh abang kencah lagi, suami makan tak sedap, badan muka dia itu dengki. Muka lawa-lawa, jatuh motor terheret ke jalan raya, habis hidung rompong badan muka. Dengki yang mana? Elok-elok kahwin, esok ada buat perangai sikit, suami cerai, talak 3 pula, badan muka kau. Dengki itulah nama dengki. Apa dengki ni? Bagi takrif balik. Ada kesengajaan dalam hati supaya nikmat pada saudara kita tu hilang. Tarikh dengki tu bukan saja bab madu tau, semua bab. Kita tengok dia naik pangkat, biar bos tak suka, jatuh pangkat balik. Adalah. Yang bagus tu biarlah. Adalah. Yang ni pandai masak, tak apa dia pandai masak, apa-apa kenduri suruh dia masak. Kita relax sikit, suruh dia masak. Tumpang dia makan, dia masak sedap, kita pergi makan. Dah lah, dengki apa? Dia lawa, happy lah. Lawa kita tak lawa. Tak lawa, tak gaduh. Tak gaduh, tak lawa, kena boleh make up. Bila tak lawa, bila dah lawa, tak payah make up, tak apa. Bufi, bahasa-bahasa itu, nak bagi hilang perasaan dengki tu. Ataupun begini, alah, dia lawa pun, orang taklah beri. Lawa pun sebenarnya bukan muka, kadang muka lawa, mulut tak lawa. Suami tak suka juga. Yang penting bukan muka lawa, tapi cakap lawa, perangai lawa, akhlak lawa. Biar hati yang suka pun bukan suami suka, Allah suka. Allah suka, nanti Allah Ta'ala bagi kesukaan pada makhluk untuk makhluk suka kita. Matlamat kita Allah suka, bukan makhluk suka. Cari jalan dengan positifkan dia dalam bentuk syariat. Macam mana buat saya kita nak syarah sikit tu, tentang dengki tu lah. Dengki dengan mana kesengajaan dalam hati supaya nikmat pada saudara kita tu hilang. Jangan ada sama sekali perasaan itu antara madu. Itu kalau sebut masalah madu. Kalau tak madu pun kawan-kawan kita pun mana boleh ada perasaan dengki. Dia ni mengaji pandai, ustaz sebut apa semua dia faham. Awak ni tak faham. Macam mana? Dia tak datang padan dengan muka, kita reti dia tak reti. Dengki namanya. Ada pula bagi niat tak datang kat dia. Patutnya biarlah dia datang. Tak faham boleh tanya dia pasal dia faham. Tu betul kan tu? Betul dengan perasaan tu. Pasal dengki adalah haram. Dengki ada dosa besar. Kita belajar dalam bab sifat mazmumah, dia termasuk dalam dosa besar yang Rasulullah sebut al-hasadu ta'kulul hasanah
Kama ta'kulu narul hatab. Dengki memakan kebajikan macam mana api makan kayu api. Habis